Macam mana nak nampak syurga jelas? Daripada ilmu muslimat. Pergi kepada muka surat 7. Tu. Ustazah ni biar betul lagi 10 minit nak habis ni, pergi muka surat 7 pula kan. Ustazah bukan nak baca semua. Pengertian hati ni kita dah sentuh sikit-sikit tadi. Hati muslimat dirahmati Allah, untuk dekat kepada Allah itu merupakan fitrah. Saya tanya, ada tak di kalangan kita manusia ni yang tak ada rasa lapar, tak ada nafsu nak makan, tak ada rasa mengantuk muslimat? Kalau saya lah ustazah tu, tak boleh nak tidur, tak ngantuk langsung. Malam tadi tak tidur, dalam majlis ilmu tidur kan cik? Tidur ustazah, malam tadi tak tidur. Malam tadi tak tidur tu rezeki, suruh ambil uduk, tahajud lagi muslimat. Jangan kita klaim saya dah 3 bulan tak tidur, bohong muslimat. Kalau kita tak tidur, kalau kita tak makan, kalau kita tak ada nafsu lelaki, tak ada kecenderungan pada perempuan, perempuan tak ada kecenderungan kepada lelaki, itu dah bukan manusia. Sebab Allah sebut, itu dah level malaikat dah. Kan malaikat. Kalau nak malaikat kata ada satu malaikat tugasnya hanya memegang penghujung, penjuru langit ni ada yang pegang macam satu bendera muslimat. Kalau kita tengok bendera itu diusung Merdeka Day lah contoh kan. Kemasnya cantiknya, kita tengok ujung-ujung ada berapa, 16 orang yang jaga contoh. Langit Allah dipegang oleh satu malaikat. Muslimat. Hujung mana penjuru langit? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Satu bintang dipegang oleh malaikat. Satu ruas jari kita dijaga oleh malaikat. Bukan satu tubuh, satu ruas jari dijaga oleh malaikat. Kalau yang ngadu kat ustazah yang ni tak boleh gerak dah, sebenarnya malaikat tu pencen dah. Allah tak bagi bertugas dah. Kita gelak muslimat. Tapi sungguh setiap ruas jari ni subhanallah, satu jari ni boleh 3 kali pergerakan. Bayangkan kalau Allah bagi tegak je, kerja nak lempang orang je. Nak pegang, macam mana nak pegang, nak buka air ni, minta tolong orang. Tak boleh. Patutlah kita boleh menggenggam, kita boleh ambil benda. Ustazah, kalaulah jari kita ni lurus je kan cantik. Tak cantik, macam mana nak minum air tak boleh pegang muslimat. Subhanallah, Allah bagi setiap ruas jari ni ada malaikat jaga. Jadi bila kita sebut muslimat, syukur baru satu malaikat pencen. Syukur. Masih lagi boleh pegang muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Belum mati lagi. Kalau dah mati semua tak berfungsi dah. Jadi malaikat ini muslimat dirahmati Allah, kalau tugasnya hanya satu, jaga. Dia tak pernah komplain kat orang sebelah. Kau best tak duduk kat jari tengah tu? Aku duduk kat sini ni bosannya, dah 70 tahun tak mampu-mampu lagi orang tua ni. Tak pernah sembang macam tu. Kita je kuliah ni 1 jam ke 1 jam setengah kat teh. Kenapa ada ustaz yang 1 jam, ada ustaz yang 1 jam setengah? Bosan, kita je yang bosan muslimat. Malaikat kalau Allah kata mu tugas jaga orang tu, mu jaga ni, mu jaga penjuru sana, dia tak pernah main cengkelat, aku jaga tempat aku jap, tak pernah. Sebab dia tak ada nafsu untuk bertelagah. Tapi manusia komplain muslimat. Jadi sifat kita ni tak sama langsung dengan malaikat. Sebab tu Allah hantarkan manusia bernama Muhammad jadi contoh. Orang Quraisy yang tak nak ikut Muhammad, kenapa suruh Muhammad? Manusia macam kita juga kan. Pilihlah malaikat ke untuk jadi pemimpin kita. Kesiannya mu tak reti percaturan Allah yang sangat baik. Kalau malaikat sakit perut nak be'ah, tak ada malaikat tak pergi be'ah, tak ada pergi kencing, tak ada muslimat. Malaikat tak ada rasa semua tu. Malaikat tak ada nafsu nak kahwin, tak ada. Tapi kita ni manusia. Kalau Allah cutikan malaikat itu muslimat dirahmati Allah, maka sudah tidak ada penjagaan Allah kepada kita. Jawapannya muslimat, kita nak perhatikan, fahamlah kita bahawa rasa cinta, mana tadi? Muka surat 8. Pergi muka surat 8 sekejap. Tengah-tengah tu. Fahamlah kita bahawa rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ingin mengenal Allah dan ingin beribadah kepadanya, semua itu lahir dengan sendirinya tanpa dipelajari atau diusahakan. Lahir dengan sendiri, maksudnya muslimat, apa maksud lahir dengan sendiri ni? Dia memang dah ada dalam jiwa kita. Sebab duduk di alam rahim ibu lagi kita dah mengakui, ya Allah tu adalah Tuhan kami. Lahir tugas mak ayah, nak jadikan dia Yahudi, Nasara, tugas mak ayah. Bila dah punya akal, muslimat dah baligh, dah boleh bezakan mana yang betul, mana yang buruk. Jalan-jalan tu kita yang pilih. Jangan salahkan mak ayah saya macam ni sebab dapat suami macam ni. Tak, kita yang pilih. Cuma yang perlu dipelajari ialah cara-cara bagaimana hendak menyembah Allah. Acik kahwin dengan pakcik engkau ustazah, tak pernah sembahyang 40 tahun, sampailah jumpa majlis ilmu. Sebab apa ni? Kisah benar muslimat.
Mak ayah saya dulu tak pernah mengajar ustazah, kahwin dengan orang macam ni tak pernah belajar. Tiba-tiba satu hari saya singgah dekat satu masjid sebab suami saya ada kerja kat situ. Saya duduk dekat anjung masjid, dengar ustaz ceramah. Rupanya orang ni kena sembahyang kalau betul-betul nak dapat kasih sayang Allah. Pertama kali saya solat masa tu dan hati saya jatuh cinta untuk terus belajar. Suami saya kekal masih tak sembahyang lagi. Tapi saya sekarang ustazah, ya Allah, dengar azan tak sembahyang rasa macam berdosa. Siapa yang bagi rasa tu muslimat? Allah. Ni kisah benar. Saya dengar cerita Tuhan. Aku ni rasa nak sembahyang daripada umur kecil lagi. Orang ni 40 tahun tak pernah sembahyang Tuhan. Bayangkan muslimat, ajaibnya kalau Allah nak beri sekejap saja. Mengabdikan diri kepada Allah seperti sembahyang, berzikir, puasa dan sebagainya. Ini yang kita duk hadir majlis ilmu. Oh, hari ini kita faham, walaupun dijemput masuk ke dalam Ramadan yang mulia, kamu tidak dimuliakan, tidak dirahmati Allah kalau kamu termasuk dalam golongan yang 4 tu. Banyak muslimat. Kita belajar lagi, Tuhan rupanya banyak amal soleh aku buat. Apa kata Allah? Muslimat mendengar iblis kata, janji akan ganggu kita sampai kiamat. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hambamu yang benar-benar ikhlas. Duduklah kat mahsyar punya lama tunggu. Pasal apa tak masuk-masuk syurga lagi? Muslimat, tak layak disyurgakan amal solehmu. Kerana iblis dah kata dah, aku yang nak kacau ni jangan bagi ada ikhlas. Tu orang puji dah kan, minggu depan rajin lagi. Tu muslimat, hanya yang benar-benar ikhlas yang dipandang Allah. Itu ilmu tasawuf, penawar bagi hati ni antaranya macam mana nak membentuk ikhlas. Muslimat dirahmati Allah, dia datang dengan mula-mula paksa dulu. Paksa dulu. Kenapa paksa dulu? Sakit rupanya punggung, peha, pinggang bila duduk majlis ilmu ni, ya Allah, kan tak apa, paksa dulu. Nanti lama-lama muslimat dirahmati Allah, apa cara pun tak kira lah, asalkan dia sudah datang rasa ikhlas. Ni keseronokan. Tengok bawah, jadi jelaslah kepada kita bahawa tabiat semula jadi hati atau jiwa manusia adalah berhikmah, ingin beribadah kepada Allah. Ini nalurinya. Tapi kadang-kadang kesian dia tak jumpa jalan, tak jumpa cara. Hikmah di sini iaitu suatu keadaan yang membuatkan seseorang itu melakukan segala yang betul dan menghindari daripada kesalahan. Ni betul aku nak ikut rapat-rapat. Ni salah aku tak nak ikut. Sebab apa muslimat? Ketika ini kita sudah nampak jalan. Orang yang tak nampak jalan bahaya tau. Merajuk dengan suami, start kereta, jalan dia jalan. Kawan tanya, kau nak bawa aku gimana? Lantak aku nak bawa engkau ke gaung api neraka. Tiba-tiba je kau marah dengan lelaki kau, aku pula yang jadi mangsa. Aku ni sebenarnya tak tahu nak pergi mana. Bahaya muslimat, bahaya. Telefon anak, mama ni dah on the way. On the way ke mana mama? Tak tahulah, mama on the way je, tak tahu. Ini masalah ni. Kita mesti ada destinasi. Nak pilih syurga ke nak pilih neraka? Matlamat orang yang nafsunya sudah dijinakkan oleh Allah muslimat, tak lain tak bukan nak masuk ke dalam syurga Allah. Hikmah itu pula adalah gabungan antara ilmu, amal serta akal dan jiwa yang takut kepada Allah. Apa takut? Takwa. Takwa ni yang membezakan. Nak puasa tak lama lagi ustaz-ustaz akan sebut ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat itu berakhir dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Semua takwa-takwa. Itu sahaja yang membezakan kamu di sisi Allah. Okay? Lalu muslimat dirahmati Allah, manakala yang dimaksudkan dengan ibadah di sini ialah tunduk dan patuh segala perintah Allah, iaitu perintah suruh yang berbentuk fardu ain dan sunat dilaksanakan, dan perintah larang yang berbentuk haram dan makruh dijauhi. Jelas. Kat mana kita mengaji semua ni? Ilmu fiqh. Ulang kaji balik muslimat nak Ramadan ni, mana yang makruh, mana yang wajib, mana yang batal, mana yang tidak. Ini main sembrono dia saja. Yang rasa gigi dah berlubang, masa ni lah pergi buat. Jangan satu Ramadan nanti pula nak buat. Tak batal kan ustazah? Memang tak batal, tapi kan makruh. Cenderung muslimat kalau tengah-ngangah tertelan. Tiba-tiba tertelan. Sedap pula walaupun hanya air ubat yang doktor bagi kan? Sebab tengah puasa muslimat. Dah mupi buat, dah tahu dah gigi tu sakit daripada Rejab, Syakban, tangguh, tak buat-buat lagi.
Tiba satu Ramadan pula nak buat. Makruh je, tak apa. Orang yang meringan-ringankan makruh ini mudah terjebak kepada perkara yang haram muslimat. Jadi berhati-hati kita. Sebab tu orang yang benar-benar beriman jatuh cinta kepada perkara sunat. Ini lambang dia menjaga perkara fardu yang dicintai Allah.